Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menunjukkan tutorial untuk membuat dropdown pada tapak RPH. Okey. So di sini yang ada tanda 3 segi ini menunjukkan bahawa bahagian ini telah ada dropdown. Okey. So kat sini kita hanya boleh pilih kalau minggu kita boleh pilih 24 1. Okey, ia memudahkan kita untuk menyediakan RPH setiap hari. Okey, so bagaimana nak buat dropdown? Okey, so saya akan tunjukkan contoh. Okey, di sini yang kosong ni menunjukkan tiada dropdown yang dibuat. So bagaimana kita nak buat supaya jadi macam ini? Okey, kita klikkan box ini sehingga warna biru. Okey, pergi bahagian data. Okey, seterusnya ke data validation. Okey, di sini kriteria yang atas ni tak perlu set lah. Okey, di kriteria kita boleh pilih list from a range. Okey, lepas tu kita klik yang ini. Select data range. Okey, so maklumat tentang bidang ini, bidang, tajuk, standard kandungan, standard pembelajaran. Okey, saya letakkan dalam combine data. Nanti saya akan tunjuk bagaimana kita buat combine data. Okey, so ini saya nak tunjukkan bagaimana nak buat drop down. Okey, untuk sini bahagian tema ni kita pergi ke combine data. Okey, kita pilih di bahagian tema. Okey, kita copy, kita klikkan di sains tingkatan 2. Ni kita bawa cursor ke bawah, highlightkan dia sehingga habis. Okey, di sini semua tema untuk setiap subjek yang saya ajar. Okey, di mana saya ajar sains tingkatan 2, biologi tingkatan 4 dan sains tingkatan 5. Nampak ni cikgu? Okey, saya ada sains tingkatan 5. Okey, biologi tingkatan 4 dan juga sains tingkatan 2. Okey, kita dah highlight, kita tekan OK. Di sini kita kena tick show drop down list in cell, biar tanda hijau, on invalid data, klik show warning and then cikgu save. Okey, so bagaimana kita nak pastikan bahawa tema tadi telah dimasukkan? Kita pergi kembali ke RPH kita, tapak RPH kita. So kita tengok, okay, tidak ada. Okey, sekarang ini saya nak tunjukkan bagaimana maklumat-maklumat di bawah ini dapat membantu kita untuk melengkapkan RPH kita. Okey, contohnya minggu, mata pelajaran, hari, waktu, masa, bab, kelas, semua saya letak di bahagian general data. Okey, strategi dalam ni ada strategi, ada penutup, ada PAK 21, I think, bahan bantu mengajar dan sebagainya lah. Okey, di tapak RPH yang saya share pada cikgu-cikgu, bahagian general ni kebanyakan ada drop down. So ini maklumat general yang sama untuk setiap cikgu, so saya biarkan saja, memang dah ada drop down. Tapi untuk di bahagian atas ni, okey, contohnya mata pelajaran, okey, minggu, jika tiada drop down, so cikgu boleh buat sendirilah. Okey, contohnya, okey,
Ya, ini memang dah ada lah mata pelajaran. Mata pelajaran yang ada kat sini tak sama seperti yang cikgu ajar. So, bagaimana cikgu nak buat? Okey, kita boleh buang drop down ini dengan right click. Pergi bawah. Pergi data validation. Okey, kita pilih remove validation. Okey, so kat sini dah kosong. Okey. So, maklumat-maklumat yang atas ni, kalau cikgu nak ubah, cikgu ubah di general data sahaja. So, tadi kita nak ubah subjek kan? Okey, kita pergi ke bahagian subjek. Okey, cikgu ada ajar pendidikan moral lah. Tambahan cikgu ada ajar pendidikan moral. So, cikgu tambahlah pendidikan moral. Okey. Kalau ada latih to be, buatlah latih to be subjek apa. Okey, so subjek kat sini dah ada, cikgu dah ubah. Kalau cikgu nak ubah kelas pun, cikgu boleh ubah sini, cikgu delete lah mana yang patut. Okey, selepas dah cikgu ubah, okey, maklumat-maklumat yang tak sama tu, okey, atau cikgu nak tambah ke maklumat baru, cikgu ubah di sini. Okey, seterusnya, apa yang cikgu perlu buat, kita nak letak drop down untuk subjek. Jadi ke RPH, kita tengok mata pelajaran, kita klik pada kotak mata pelajaran, pergi bahagian data. Okey, seterusnya ke data validation. Okey, cikgu klik list from a range. Klik di sini, yang ada 4 segi ni, dia akan keluar select data range. So, macam mana kita nak dapat data di sini? Okey. Cikgu pergi general data, cikgu klik pada bahagian subjek. Okey, science, dah sampai bawah. Cikgu highlight sampai bawah, dia dah masuk. Dia dah masuk, cikgu tekan OK. Di sini cikgu tick show drop down list in cell. Di sini cikgu tick juga show warning. Okey, untuk on invalid data, cikgu save. Okay, bagaimana kita tahu benda ni dah, subjek ni dah masuk? So, pergi kembali ke tapak RPH cikgu. Cikgu boleh check lah. Dah masuk pendidikan moral tadi. Okey. Cikgu boleh ubah ikut kesesuaian RPH cikgu. Mengikut jadual waktu lah. Okey, dekat sini pun sama masa. Masa dekat sini saya ikut dalam saya punya jadual waktu. Okey, contohnya jadual waktu versi 1 macam ni, subjek waktu yang saya ada kelas. Okey, jika ada pertukaran jadual waktu, okey, kita tambahlah waktu baru. So, kita pergi tengok kat mana masa. So, ni. Okey, cikgu tambahlah dekat mana-mana bahagian di sini untuk masa yang baru. Okey, contohnya macam sekarang ni saya dah di sini kan, di versi 1, ini adalah waktu saya mengajar. Untuk versi 2, untuk memudahkan saya tambah je di bahagian bawah ni, waktu baru. Okey, lepas tu kita buat benda yang sama. Kita pergi ke bahagian RPH, kita klikkan di sini, pergi data, data validation. Okey, sekejap cikgu. Dekat sini nampak ada drop down kan, tapi ni drop down masa untuk jadual versi 1. Untuk jadual versi 2, ada tambahan waktu baru kan di bawah. Okey, so apa yang perlu buat, kita hanya klik saja pergi data, data validation. Okey, ini benda yang sama lah. Cikgu klik di sini. So, kita delete yang data lama. Okey, pergi ke general data. Box ni kita boleh alih. Okey, contohnya ini kan, contoh. Ada tambahan waktu nanti, cikgu tambahlah. Okay, cikgu highlight sampai bawah. Klik OK. Okey, ini dah tick. Semuanya tick. Save. So, kita pergi check balik dekat bahagian masa. Okey, dah masuk masa yang baru. Okey. Yang lain pun samalah. Macam kelas pun sama. Kalau ada perubahan kelas nanti, cikgu boleh delete pada general data. Lepas tu, cikgu masukkan semula mengikut
step yang saya tunjuk tadi. Okey. Kita pergi ke bahagian bidang atau tema, tajuk, standard kandungan, standard pembelajaran. Okey, ini saya akan tunjukkan bagaimana maklumat tersebut dapat masuk dalam bahagian-bahagian ini. Okey, so di sini, okey, saya ada buat beberapa sheet berkaitan dengan subjek yang saya ajar lah. Okey, dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4 bahan yang kita perlu ada. Okey, saya ajar sains tingkatan 2. Okey, di sini ada tema, tajuk, standard kandungan, standard pembelajaran. Okey, sains tingkatan 2 saya akan tulis sini sains tingkatan 2 untuk setiap kolom. Okey, selepas itu saya akan masukkan tema, tajuk, standard kandungan, standard pembelajaran yang kita dapat daripada DSKP di dalam ini. Okey, DSKP di dalam ini. So, setiap subjek sains KSSM dah ada dalam ini. Okey, dah ada dalam tapak RPH ni. Cikgu boleh pilih sahaja. So, saya nasihatkan cikgu, data-data ini cikgu jangan delete lah. Cikgu biar saja untuk subjek sains. Kalau cikgu ajar biologi, cikgu biar saja. Kalau cikgu tak ajar selain daripada sains, itu cikgu delete lah. Tak ada keperluan. Tapi untuk subjek sains, cikgu kekalkan saja untuk kita gunakan untuk tahun-tahun akan datang. Okay. So, kalau cikgu nak tambah sheet untuk buat subjek yang cikgu ajar yang lain, cikgu tambah klik plus ni, dia akan keluar sheet baru dan cikgu rename. Okey, contohnya cikgu ajar pendidikan moral, PM tingkatan berapa? Tingkatan 1 contohnya. Cikgu letak di situ dan cikgu mesti buat atau isikan bahan-bahan yang perlu diadakan dalam sheet tersebut. Okey, contohnya cikgu copy saja bahagian atas ni. Copy, cikgu pergi bahagian ini, cikgu paste sahaja. Paste. Okey, dah keluar kan? Okey. So, ni adalah apa? Pendidikan moral tingkatan 1. Contoh. Cikgu kena buat lah yang ni. Ini kena buat sebab nanti kita akan combine data. Bila kita combine data, kalau cikgu tak buat pembahagian macam ni, nanti semua tema yang cikgu, semua tema dalam setiap subjek yang cikgu ajar tu dia akan bercampur lah. Kita susah nak kena pasti nanti. So, lepas cikgu dah siap ni, okay, cikgu boleh mula copy atau dapatkan maklumat tema daripada DSKP dan paste dekat sini. Okey, ini cara untuk buat sheet untuk subjek lain lah. Okey, so di sini telah ada subjek-subjek sains daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 KSSM. Okey, so sekarang ini saya nak tunjukkan bagaimana nak combinekan data. Bila cikgu, kenapa kita perlu buat separate macam ni cikgu? Supaya memudahkan kita untuk guna pakai RPH ini untuk tahun-tahun mendatang. Okey, so tak payahlah kita buat kerja cari balik, copy, paste dan sebagainya. So bagaimana kita nak buat untuk masukkan maklumat itu dalam bahagian ini? Sebab kita mengajar 3 subjek, macam saya mengajar 3 subjek. Subjek sains tingkatan 2, biologi tingkatan 4 dan sains tingkatan 5. So, saya letakkan subjek yang saya ajar, sheet ini saya tolakkan dia ke sebelah. Macam ni saya susun macam ni lah, ikut tingkatan. Sains tingkatan 2, biologi tingkatan 4, sains tingkatan 5. Okey, yang lain-lain yang tak ajar tu biarkan je dalam kita punya ni, tak ada masalah. Okey, subjek yang kita ajar kita letak di bahagian depan. Sheet dia di bahagian depan, kita susun elok-elok lah. Okey, so dalam kita punya tapak RPH ni ada sheet tapak kita. Okey, ada general data,
ada combine data. Combine data ni pada asalnya dia kosong lah cikgu. Dia tak ada lah. Sepatutnya memang dia tak ada. Kan? Dia kosong. So, bagaimana kita nak buat? Sekejap Okay, ini memang dah ada lah sebab saya dah buat. Okay. Contoh yang tingkatan 2 punya. Okay, kita pergi sehingga ni saya delete dulu. Saya nak tunjuklah bagaimana saya copy paste saja sebenarnya. Okay, tapi saya tunjuk jugalah. Okay, kita delete dulu. Okay, macam ni. Subjek tingkatan 2 kan. Sains tingkatan 2 cikgu ambil. Cikgu copy daripada bahagian ni. Sains tingkatan 2 ni. Okay, cikgu pergi tema ni. Cikgu copy. Highlight sampai bawah. Okay, cikgu copy. Pergi kat combine data. Cikgu letak sini. Cikgu paste. Dia akan keluar macam ni. Cikgu buatlah untuk semua subjek cikgu. Susun dia elok-elok lah. Sains tingkatan 2. Okay, semua sains tingkatan 2 yang atas. Okay, daripada tema, tajuk, standard kandungan, set pembelajaran. Untuk kita pergi ke tingkatan 4, biologi tingkatan 4, copy paste. Sehingga siap. Okay, sehingga masuk semua yang subjek yang cikgu ajar. Okay, di combine data. Okay. Apa yang kita perlu buat? Combine data ini adalah maklumat berkaitan dengan tema, tajuk, standard kandungan dan standard pembelajaran. So, bagaimana kita nak buat? Okey, untuk tema ni. Okey, ini sebab dah ada drop down lah. Okey, kalau yang tak ada, contohnya macam tajuk kat sini. Okay, kita pergi klik dekat kotak tajuk. Pergi data validation. Pilih list from a range. Klik yang ini. Okey, ini kosong kan? Sebab tak ada data lagi. So, cikgu pergi ke combine data. Sebab kita nak buat apa tadi? Kita nak buat tajuk. Cikgu pilihlah bahagian tajuk. Okey, bahagian tajuk. Check ke atas. Okey, klik pada sains tingkatan 2 ni. Di bahagian tajuk. Sains tingkatan 2, cikgu highlight sampai bawah. Ada biologi tingkatan 4 dan sains tingkatan 5. Okey. So, cikgu right click, copy. Tak perlu, cikgu highlight saja. Okey. Cikgu highlight saja, dia memang masuk. Tak perlu copy lah. Cikgu highlight saja, dia memang masuk ke dalam select a data range. And then cikgu tekan OK. Okay, ini cikgu klik show drop down list in a cell. Okay, on invalid data, cikgu show warning. Okay, dah klik, cikgu tekan save. So, pergi dekat tapak RPH kita. So, kita tengok bahagian tajuk. Okay, dah ada tajuk. Okay, kenapa saya suruh cikgu tulis sains tingkatan 2 ke biologi tingkatan 4 supaya ada pembahagian dan senang kita nak buat pilihan nanti. So kita tahu sampai 13, lepas tu ada biologi tingkatan 4. Okey, ini adalah semua tajuk dalam biologi tingkatan 4. Okey, dan ada sains tingkatan 5, ini semua tajuk di bawah sains tingkatan 5. Senang kita nak buat pemilihan. Okey, kita buat juga pada standard kandungan cara yang sama. Tapi yang sini saya nak tunjukkan sedikit. Sebab sini ayat dia lebih panjang. Okay, bagaimana kita nak buat ayat yang lebih panjang? Dia punya size kotak tu. So, kita masukkan dulu data dalam dia. Okay, klik box. Lepas tu pergi data validation. List from a range. Klik saja pada kotak ini. Select data range. Dia akan keluarkan box. Cikgu pergi combine data. Kita pergi dekat bahagian standard kandungan, kita highlight sampai bawah. Okay. And then kita tekan OK. Okay. Tick yang diperlukan. Save. So, kita pergi ke tapak asal.
Tengok bahagian ni, standard kandungan dah masuk. Okey, untuk ayat yang panjang-panjang, okey, contohnya macam ni. Okey, 2.3 ni bila kita klik, ada yang tak nampak kat sini. So, bagaimana kita nak buat? Okey, mudah saja. Cikgu pergi dekat bahagian atas ni. Di text wrapping ni, pilih yang bahagian tengah ni, ada arrow ke bawah ni. Supaya ayat yang panjang tu dia akan buat 2 perenggan lah. Dia akan jadi macam ni. Bila jadi macam ni, cikgu jangan biar macam ni. Cikgu ubah saiz dia, besarkan sikit. Okey. So, dah siap. Okey. So, dekat sini, untuk standard kandungan ni, cikgu ada 2 bahagian kan? Macam ni. Kadang-kadang untuk satu hari tu, kita nak ajar lebih daripada satu standard kandungan, kita letaklah. So, caranya, cikgu tak payah buat masukkan drop down tadi. Seperti tadi, cikgu hanya perlu copy. Cikgu paste saja sebab dia pada bahagian yang sama. So, dia dah masuk. Dah memang dah ada. Tapi untuk standard pembelajaran, sebab dia berbeza dengan standard kandungan, cikgu kena buat barulah. Tapi cikgu dekat sini sebab ada 3, cikgu buat sekali je. Yang lain tu cikgu copy paste saja. Copy kotak ni, tu cikgu paste kat sini. Okey, saya tunjukkan sebab ni dia berbeza dengan atas. Cikgu tak bolehlah copy dengan paste. Okey, ini ada standard pembelajaran. Cikgu kena buat baru. Tapi buat sekali saja. So, cikgu klik kotak. Pergi data validation, list will arrange, klik kotak ini, kita tolak ke tepi sikit, pergi combine data, pergi bahagian hujung sekali, iaitu bahagian ini. Okey, pergi highlightkan dia sampai bawah. Okey, klik OK. Okey, pastikan semua ni bertanda. Yang sepatutnya tanda, cikgu tandalah. Okey, tekan OK. Pergi tapak kita balik, kita pergi tengok dekat standard pembelajaran. Pergi kat standard pembelajaran, cikgu tengok. Dekat sini lagi ada ayat yang paling panjang. So, cikgu pilih yang paling panjang. Untuk yang paling panjang, saya nampak yang ini. Okey, yang ini. Okey, so saya nak adjust dia punya size. Bagaimana? Saya klik sini dulu, pergi wrapping dulu. Bahagian tengah, dia akan keluar macam ni. Okay, saya adjust kotak ni siap-siap. Untuk saiz yang ayat yang paling panjang terus. Kalau kat sini, okay, kita tahu besar ni kan. So, apa kita perlu buat? Kita besarkan saiz yang atas tu lebih kurang macam saiz atas ni. Okay, kita delete. Kita copy di sini. Kita paste dekat 2 kotak ni. Sebab dia benda yang sama. Tak payah kita nak buat drop down berkali-kali. Cuma kita kena adjust dia punya size kotak tu. Supaya ayat yang kita pilih panjang tu nanti kita nampak semua. Okey. Yang lain-lain dekat sini ada juga aktiviti untuk 80 minit. Kalau 2 masa, kalau 2 masa 80 minit. Untuk jadual satu waktu 40 minit, 80 minit kan. So, cikgu boleh pilih lah kat sini. Kalau satu masa 35 minit, kalau 2 waktu 70 minit. Okay. Kalau 80 minit, cikgu pilih jadual yang 1 waktu 40 minit. Kalau 2 masa 80 minit. Dekat sini cikgu kena adjust lah supaya semua aktiviti yang kat sini total dia 80 minit. Okay, cikgu boleh pilih lah kat sini. Saya dah ada buat kat sini. So, kena adjust lah itu. Yang lain-lain ni cikgu dah tak payah buat dah. Sebab apa? Benda yang sama kita kekalkan sahaja. Okay. Ada yang tak ada drop down. Kita kena isi manual lah. Okay. Itu sahaja setakat ni. Okay. Selamat mencuba.